di studio dan di rumah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo Positifkan Diri. Dan saya Afiq, hos anda pada pagi ini. Seperti anda tahu, sedia maklum, keputusan SPM telah pun diumumkan beberapa hari yang lepas dan statistik telah pun menunjukkan seramai 9,871 pelajar mendapat keputusan A penuh untuk peperiksaan pada kali ini. Jadi saya kira ramai di luar sana sedang bergembira dengan kejayaan mereka peroleh. Tahniah saya ucapkan. Sehubungan dengan itu, topik kita pada hari ini yang berkait rapat dengan keputusan SPM ialah rasa kecemerlangan pelajar. Di sebelah kanan saya ingin memperkenalkan dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, adik Aiman, pelajar cemerlang SPM 2015, dan di sebelahnya Encik Syami, guru cemerlang SMK Farid Bunta. Selamat datang ke studio. Terima kasih kerana hadir. Jadi saya ingin menunjukkan soalan saya kepada adik Aiman. Bagaimanakah adik Aiman melakukan persediaan untuk menghadapi SPM pada kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak Asid kerana menjemput saya ke rancangan ini. Balik pada soalan, apakah rasa kecemerlangan saya? Dah pasti waktu di dalam kelas pelajar Azlan membuka perhatian kerana waktu berada dalam kelas merupakan waktu pembelajaran yang paling efektif. Setelah itu, belajar secara berkumpulan. Tidak dinafikan, walaupun kita faham satu topik, pasti ada sesuatu isi-isi yang akan tinggal di dalam kelas. Justru itu, sebagai pelajar, belajar secara berkumpulan itu penting kerana ilmu itu juga perlu dikongsi bersama dengan rakan-rakan. Selain itu juga, saya selalu mengamalkan satu amalan, iaitu membawa nota kecil dalam poket. So, sekiranya ada waktu lapang, kita boleh membaca nota tersebut. Dan yang paling penting sekali, selalu bertanya dalam kelas. Kerana saya sering lihat pelajar malu untuk bertanya dalam kelas walaupun tidak faham. Ini merupakan satu aktiviti yang amat membimbangkan kerana jika kita tidak faham dalam kelas, kita akan terlepas satu ilmu yang sangat berguna dan kita mungkin tidak akan faham untuk lama-lamanya. Itulah rasa kecemerlangan. Okey, itu sedikit sebanyak tentang akademik ya. Bagaimana pula tentang aktiviti kurikulum di sekolah? Bagaimana adik Aiman menyusun masa untuk membahagikan masa antara melakukan aktiviti kurikulum dan juga belajar di sekolah? Ya, sudah tentu jadual itu penting sebab dengan menggunakan jadual kita dapat menghabiskan masa dengan berkesan. Ketika pada minggu persekolahan, saya akan melakukan aktiviti kurikulum selepas waktu persekolahan dalam waktu petang. Saya kisah melakukan aktiviti berlomba-lomba, berlatih dan juga bersosial dalam waktu yang sama. Okey, baiklah, itu saya rasa sedikit perkongsian yang amat bermakna daripada adik Aiman. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, mari kita saksikan sedikit sedutan daripada berita nasional RTM berkenaan dengan statistik keputusan SPM pada tahun ini. Berdasarkan GPLT, sebanyak 38 daripada 73 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi. 34 mata pelajaran menurun, manakala satu mata pelajaran mengekalkan prestasinya berbanding tahun 2014. Bagi kumpulan mata pelajaran teras, 3 daripada 7 mata pelajaran menunjukkan peningkatan prestasi pada tahun ini, tahun 2015, berbanding tahun 2014, iaitu mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Moral. Okey, itu dia sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan. Berbalik kepada statistik yang dikatakan sebentar tadi, berlaku banyak penurunan sebenarnya dalam setiap mata pelajaran yang diambil pada tahun ini. Tapi ada setengah mata pelajaran yang mengekalkan prestasi yang amat baik. Jadi
perkara itu sangat membimbangkan sebenarnya. Okay. Jadi sebagai bapa dan juga guru, apakah yang kita dapat lakukan untuk pelajar-pelajar ini untuk mereka meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran? Saya tujukan soalan tersebut kepada Encik Syamil. Terima kasih kepada atas soalan yang diberikan. Sebelum saya menjawab soalan yang diberikan oleh host tadi, saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Aiman atas keputusan diperolehi. Kembali kepada soalan yang ditanya, apakah peranan ibu bapa dalam meningkatkan prestasi pembelajaran anak-anak? Apakah fungsi ibu bapa dalam membantu anak-anak mencapai kejayaan dalam peperiksaan? Pertama sekali, peranan ibu bapa ialah perlulah mengutamakan suasana rumah tangga yang dibina dalam situasi yang aman dan bahagia. Rumah tangga yang bahagia terdiri daripada sikap kasih sayang, sikap saling memahami antara satu sama lain dan juga saling menghormati di antara ahli keluarga. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengelakkan diri daripada bertelingkah ataupun bergaduh di hadapan anak-anak. Ini kerana suasana yang sebegitu mampu memberi kesan yang negatif kepada pembelajaran anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga haruslah mengawasi perkembangan dan pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya. Ini kerana anak-anak pada masa kini mudah terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang negatif. Ibu bapa perlulah mengawasi dan memeriksa latar belakang rakan-rakan sebaya mereka, dengan siapa mereka berkawan, dekat mana mereka pergi bermain atau sebagainya. Kerana seterusnya juga ibu bapa perlulah, ini paling penting sekali, ialah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk anak-anak belajar. Ini kerana ibu bapa, walaupun ibu bapa yang mana tidak mampu untuk menyediakan keperluan, perlulah membawa anak-anak mereka mungkin pergi ke perpustakaan untuk melengkapi pelajaran. Yang mana yang mampu boleh menyediakan bilik belajar yang selesa untuk anak-anak, alat tulis yang lengkap. Ini kerana ia dapat menjadi sebagai motivasi ataupun galakan pada anak-anak untuk belajar. Secara tidak langsung memberikan kesan positif dan meningkatkan prestasi anak-anak untuk belajar. Dan akhir sekali, saya rasa yang paling penting ialah ibu bapa kebanyakannya apabila menghantar anak mereka ke sekolah, menyerahkan tanggungjawab kepada guru semata-mata. Ibu bapa perlulah berhubung dan berbincang dengan pihak sekolah serta bertukar pendapat dengan guru tentang anak-anak. Ibu bapa mungkin boleh berhubung dengan guru disiplin, guru kelas berkenaan dengan masalah sosial anak-anak, ataupun jika anak-anak ada masalah akademik, ibu bapa perlulah berbincang dan bertukar pendapat dengan guru-guru. Secara tidak langsung, ini dapat mengeratkan lagi hubungan dengan anak-anak. Ibu bapa mengetahui setiap perkembangan anak-anak dari segi akademik dan juga sasiah mereka. Itu sahaja saya rasa. Ya, itu dia sedikit sebanyak tips yang amat berguna kepada ibu bapa di luar sana. Jadi secara ringkas, Encik Syamil, bolehkah Encik memberikan pendapat tentang apakah yang ibu bapa tidak harus lakukan untuk yang mana mempengaruhi minat anak-anak untuk belajar di rumah? Terima kasih. Sebentar tadi saya telah berkatakan apakah peranan ibu bapa. Sekarang ini pada soalan yang ditanya, apakah tindakan ibu bapa harus jauhkan? Pertama sekali, jika ada anak-anak yang malas belajar, ibu bapa jangan terlalu memanjakan mereka. Jika anak-anak tidak mahu belajar, jangan biarkan mereka begitu saja. Ibu bapa perlulah bijak dalam membuat keputusan dan kekal adil. Mungkin mencari alternatif yang lain untuk menarik minat kembali anak-anak untuk belajar. Ibu bapa boleh membawa mereka berjumpa dengan pakar motivasi ataupun guru kaunseling sekolah untuk menarik minat kembali anak-anak untuk belajar. Perkara yang kedua, ibu bapa janganlah terlalu memaksa anak-anak untuk terus belajar. Ini kerana anak-anak menghabiskan masa mereka dari Isnin hingga Jumaat pada hari sekolah, dan mungkin ada kelas-kelas tambahan pada hari Sabtu. Sebagai ibu bapa, janganlah memaksa anak-anak untuk terus belajar mungkin pada hari Ahad itu, dengan memaksa mereka untuk pergi ke kelas, tuition dan sebagainya. Mungkin ibu bapa boleh membawa mereka berjalan-jalan keluar untuk mengurangkan tekanan dari segi pembelajaran. Perkara yang ketiga adalah ibu bapa haruslah mengelakkan diri mereka daripada menjarakkan diri dengan anak-anak. Ibu bapa pada masa kini mungkin agak sibuk dengan kerjaya dan sebagainya sehingga lupa akan hal anak-anak.
Jadi oleh itu saya tidak langsung ibu bapa ini seolah-olah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat keputusan mengenai pembelajaran mereka dengan tidak mengambil tahu hal-hal pembelajaran anak-anak. Ibu bapa haruslah juga mengelakkan daripada hubungan silaturahim dengan anak-anak terputus. Seperti janganlah bergaduh dengan anak-anak sebagainya dan cuba mencari jalan penyelesaian jika terdapat masalah dengan anak-anak. Dan perkara yang paling penting sekali ialah jangan biarkan anak-anak begitu saja menjadi pendengar masalah kepada anak-anak, supaya anak-anak ini mencari ibu bapa, bukan mencari rakan-rakan mereka. Secara tidak langsung ia dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Baik, saya rasa terdapat banyak isi yang ibu bapa boleh jadikan panduan ya untuk membantu anak-anak mereka dalam meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Jadi saya yakin ramai di luar sana yang inginkan nasihat daripada seorang pelajar cemerlang. Jadi kepada Aiman, apakah nasihat untuk adik-adik di luar sana yang bakal menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia dan peperiksaan-peperiksaan lain? Alhamdulillah, nasihat saya kepada para pelajar di luar sana, seperti yang dikatakan oleh Encik Syamil tadi, minat itu perlu ada. Dan daripada minat, akhirnya keikhlasan, dan dari keikhlasan itu akan lahirkan kejayaan. Jadi, para pelajar adalah minat dalam belajar. Sekiranya pelajar tidak minat dalam belajar, mungkin mereka ada minat lain, teruskan pada minat tersebut. Dan yang paling penting sekali, hormatilah guru. Kerana guru merupakan insan yang akan mencurahkan ilmu kepada kita. Jika tiada keberkatan dalam ilmu itu, mustahil untuk seorang pelajar itu mencapai kejayaan. Selain itu, bijak membagi masa. Masa itu emas. Jadi sebagai seorang pelajar yang berdedikasi, masa haruslah dibahagi dengan sebaiknya. Jangan membuang masa dan gunakan masa dengan sebaik mungkin. Buat jadual dan disiplin dalam jadual tersebut. Dan yang paling penting sekali, jangan mudah putus asa. Mungkin kita akan gagal dan gagal lagi, tapi jangan mudah putus asa dan teruskan mencuba. Ya, itu dia sedikit banyak nasihat daripada seorang pelajar cemerlang ya. Ada sedikit yang saya mahu tambah. Pelajar cemerlang, mereka tahu apa yang mereka mahukan. Mereka mempunyai matlamat dan sasaran yang jelas. Mereka tahu apakah yang mereka ingin lakukan di masa hadapan. Mereka tahu bagaimana mereka ingin mencorak hidup mereka sebenarnya. Jadi dengan itu mereka harus berusaha daripada sekarang. Memetik daripada buku berjudul The Seven Habits daripada Stephen Covey. Beliau ada menegaskan bahawa kepentingan memulakan hidup adalah dari awal. Jadi yang membawa maksud dari untuk berusaha, untuk berjaya, kita harus memulakan kita punya kejayaan daripada awal. Kita kena Okey, itu saja. Okey, jadi saya buka soalan kepada para penonton di studio ataupun di rumah. Adakah yang ingin menanyakan soalan-soalan yang anda kurang pasti? Okay, jadi saya kira ada soalan yang diajukan. Jadi masa amat mencemburu kita sebenarnya. Jadi apa yang saya harapkan apa yang kita bincangkan hari ini dapat membantu ibu bapa dan juga pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka dalam mencapai cemerlangan. Tingkatkan prestasi, percaya pada diri, berdiri di atas kursi sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.